أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال. أما بعد. Hormati tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Roja, berusi serta barisan jawatan kuasa kampung, para asatizah, guru-guru, ibu-ibu, bapa-bapa, hadirin hadirat yang dikasihi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama syukur kehadirat Allah dapat kita dipertemukan. Minta maaf kerana tidak dapat hadir tepat pada waktunya kerana ada beberapa urusan-urusan yang kena diselesaikan, ditangkap. Alhamdulillah Allah perkenankan untuk kita berjumpa dan bermuzakarah ataupun berkongsi ilmu-ilmu berkenaan tentang tasawuf, dan mudah-mudahan pertemuan ini diberkati dan dirahmati, mendapat taufik dan hidayah. Kita dikurniakan juga kepada kita sedikit kefahaman dan dengannya dapat kita beramal dengan penuh keikhlasan hinggalah ke hujung hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Maka kita sedang membahaskan tentang perut, betul Faraj. Dah habis dah perut. Malam ni masuk bab Faraj. Faraj tu adalah kemaluan lah. Dah habis ya? Ada separuh lagi, muka surat 18. Bagi walladzina hum li furujihim la yad'una ma'allahi ilaha. Baik. Berkata muallif rahimahullahu taala anhu, telah berfirman Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adhabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana. Artinya, dan mereka yang tiada mengibadahkan mereka itu serta Allah Ta'ala akan Tuhan yang lain yang tiada membunuh mereka itu, akan nyawa yang mengharamkan Allah Ta'ala akan membunuhnya melainkan dengan sebenar-benar, dan tiada berzina mereka itu, dan barang siapa mengerjakan akan yang demikian itu, nescaya berjumpa ia akan siksa atau akan telaga di dalam api neraka Jahanam, digandakan baginya akan siksa pada hari qiyamah, dan berkekalan ia padanya, dihinakan ia melainkan mereka yang bertaubat. Ya, ini sesiapa yang melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala itu, kemudian ia menyesal dan bertaubat yang disertakan dengan iman dan amal yang soleh, maka Allah akan mengampunkannya dengan menghapuskan dosa-dosanya itu dan mendorongnya mengerjakan amal-amal kebajikan. Ini daripada tafsir pimpinan Ar-Rahman. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, ini berkenaan tentang menjaga kita punya kemaluan daripada melakukan maksiat dan sebagainya. Okey. Sebab tu yang lepas kita bahaskan berkenaan tentang kemaluan ini, bila kita sebut kemaluan ni dia menjurus kepada zina. Kat situ pun kita ada nampak la yaznun tadi kan. Dia tidak berzina, dan mereka yang berzina itu sendiri, apa dia punya kesan dia, digandakan baginya akan seksa pada hari kiamat, dan berkekalan pula ia padanya, dihinakan ia melainkan mereka yang bertaubat. Firmannya lagi dalam surah Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah menghampiri zina, kamu akan zina, kerana bahawasanya zina itu adalah ia maksiat yang sangat keji dan sejahat-jahat jalan. Artinya sejahat-jahat pekerjaan. Tambahan lagi, Allah Ta'ala melarang daripada menghampiri apa-apa jua jalan yang membawa kepada zina, apalagi perbuatan zina itu sendiri. Maknanya hampir pun jangan, apatah lagi perbuatan zina tu.
Kerana yang demikian bukan sahaja satu perbuatan yang terang kejinya, tetapi juga menimbulkan berbagai kerosakan dalam masyarakat. Bagai kerosakan ke masyarakat, dalam masyarakat sekiranya berlakunya zina. Di antaranya merosakkan nasab keturunan dan mengembangkan penyakit yang berbahaya. Macam-macam hari ini penyakit disebabkan dengan zina, bertukar-tukar pasangan, menimbulkan pergaduhan dan pembunuhan. Kerana suami atau waris sudah tentu akan menyerang lelaki yang berzina dengan isterinya atau dengan perempuan yang menjadi darah dagingnya. Tambahan daripada tafsir pimpinan Ar-Rahman. Zina ni macam-macam tuan-tuan yang akan terjadi. Macam-macam lah. Kalau kita tengok hari ini, kerana zina tu sendiri, keluarga berpecah belah, berantakan, kerana zina. Anak yang elok dulu di bawah jagaan bapaknya, kemudian tahu anaknya tu berzina, maka anak itu dipulaukan, langsung tidak diambil berat. Bila berlaku perkara tersebut, anak tu pun memberontak. Bila anak tu memberontak, apa lagi yang berlaku tuan-tuan? Mula cari jalan keluar rumah dan sebagainya. Sekarang ni pula ada filem-filem yang kata, yang terlalu open lah bagi saya, yang terlalu open. Dia menceritakan dia ni seorang orang yang belajar agama. Lepas tu tiba-tiba dia nak menurutkan hawa nafsunya pula, bagai-bagai lah, kerana wang ringgit, kerana kuasa, kerana sebagainya, tapi dengan berpunca daripada zina. Dan hari ni kalau kita tengok kes-kes zina ni pun dah banyak lah, terlalu banyak. Dan orang macam dah tak heran lah. Dah tak heran. Siap boleh tanya lagi yang lepas saya cerita. Boleh tak saya bayar sekarang, kata dia. Dia nak bayar sekarang. Macam dah kena tangkap ni, tuan boleh tak saya bayar sekarang? Saya malah nak pergi mahkamah. Sampai tahap macam tu lah. Punya orang tak kisah 3,000 tu. Ini realiti dia hari ni. Kita tangkap orang yang berbuat zina ke khalwat ke, yang 3,000, 5,000 sebagainya kan. Cakap boleh tak saya bayar sekarang? QR code ada. Panas je dengar kan. Yelah, apa nak dikatakan, tapi penguatkuasaan tetap kena lakukan juga. Tak, terpaksa kena lakukan juga, tapi tak boleh lah terima, kita kena ikut prosedur kan. Yang jatuhkan hukuman bukan penguatkuasa, hakim. Itu kena faham. Ini dia cakap penguatkuasa kerja tangkap. Buat salah, langgar enactment ni sebagainya, lakukan kesalahan, kita tangkap lah. Begitulah kalau badan-badan beruniform sekalipun kan, dia orang menangkap saja, yang jatuhkan hukuman tu hakim mahkamah ada. Mahkamah setelah direman, setelah dibicarakan, barulah dia jatuhkan hukuman. Dia bukan on the spot jatuh hukuman lepas tu bayar denda, tidak. Dia bukan macam itu punya cerita. Tuan-tuan hadirin-hadirat dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kalau tengok realiti kehidupan tentang zina ni, mungkin orang mungkin, kalau kita di sinilah yang ditangkap, di ujung tambak, di area-area Gresik ni semua, mungkin jarang kami dengar. Dulu sebab kita orang buat kuasa sini, jaranglah kami dengar. Tapi kalau di tempat-tempat yang lain, mungkin di bandar-bandar besar sebagainya, manusia sanggup berbuat apa saja untuk mendapatkan kepentingan dalam kehidupan. Sampai kan ada yang bekerja sebagai penzina, bekerja dia. Lelaki pun sama, perempuan pun sama. Kalau lelaki dinamakan gigolo, perempuan dinamakan pelacur. Kerja untuk dapatkan duit, untuk teruskan kehidupan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sallam. Inilah umatmu ya Allah. Tuan-tuan hadirin-hadirat dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tengok pandang sedih perkara tersebut berlaku. Kadang yang buat tu pula kebanyakannya, memang kebanyakan pun adalah daripada kalangan orang-orang yang beragama Islam. Bukan nak menjatuhkan, tapi itulah hakikatnya. Tuan-tuan boleh tengok fakta, tuan-tuan boleh tengok dia punya angka dia. Banyak daripada penzina ini adalah daripada kalangan orang Islam itu sendiri. Jadi telah menceritakan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, berkata ia, bertanya aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dosa yang lebih besar di sisi Allah Ta'ala? Bersabda ia, bahawa engkau jadikan bagi Allah Ta'ala akan yang menyengutui syirik, dan ia juga menjadikan akan di kau.
Bersembah aku bahawasanya demikian itu sungguhnya dosa yang sangat besar. Betul. Itu memang dosa yang sangat besar. Kemudian apa? Tanya. Kemudian apa? Tanya lagi. Bersabda ia bahawa engkau bunuh anak engkau kerana takut engkau bahawa makan ia serta engkau. Betul macam tu. Waktu zaman tu memang ada yang jenis macam ni, sebab tu Rasulullah sebut. Dia bunuh anak dia takut dia makan berserta dengan kita. Maknanya kita tak nak, macam binatang lah, binatang dia tengok anak dia lebih sikit kan, dia pun kekurangan makanan, dia terpaksa bunuh anak dia. Hukum rimba nama dia, undang-undang rimba. Dia makan anak dia bunuh anak dia. Kadang mungkin sebab fitrah dan sebagainya, sebab tak ada makanan, makanan pada ketika itulah. Maka manusia pada ketika itu, engkau bunuh anak engkau kerana takut engkau bahawa makan ia serta engkau. Maknanya kalau lebih kurang, kalau bahasa mudah, dia takut anak tu nak bagi makan apa, nak bagi anak tu makan apa. Tak percaya pada rezeki Allah. Ini yang berlaku hari ni. Kenapa kau gini, yang tak ada rezeki lah kan, yang buat apa, dah berkahwin tapi tak ada anak tu, tak ada rezeki, tak apalah, cerita lain tu dalam bab rezeki pula, dalam kepenentuan qada dan qadar Tuhan kan. Tapi ni yang jenis merancang pula, abang jangan macam-macam, jangan buang dalam, kata ni lah. Pandai-pandai abang lah, kata ni lah kan, jangan sampai mengandung. Ada pula mak bapak pula cakap, kau jangan ngandung anak aku dulu, biar dia gini-gini dulu. Kenapa? Nanti siapa nak bagi anak makan ni? Kau baru je bekerja, tiba-tiba nak ngandung anak orang, nak jaga anak orang. Wah, kau siapa? Kan? Itu masalah dia tu. Apa yang kadang-kadang benda tu berlaku di dunia kita, di alam kita. Takut benda tu sekali. Kenapa tak nak mengandung? Kerana nak jaga shape badan. Nak kena jaga dia punya penampilan. Perkara-perkara macam ni, tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya macam makin lama makin jauh, makin rumit pula kita tengok kehidupan, kerana orang tak faham akan agama. Banyak waktu permasalahan-permasalahan yang didatangkan pula berbagai-bagai hari ni. Sebab tu ada fake muasirah yang mengikut zaman pula. Jadi tuan-tuan hadirin-hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang bekerja dengan dia kena jaga badan dia, kerja dia tu jaga badan, dia tak boleh mengandung. Apa hukum dia pula kalau mengandung? Satu bab lagi nak kena belas, satu bab lagi kita nak kena ceritakan pula. Tapi bila orang tak faham tentang agama, makna dia akan jauh lah daripada hukum hakam ni, dan kepercayaan kepada Tuhan tu makin pudar, makin goyah. Tak percaya pada rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi berlaku, tapi dalam bentuk yang lain. Dulu dia bunuh anak perempuan, tanam anak perempuan hidup-hidup, bayi perempuan tak suka sebagai, ataupun takut akan ada, tak boleh nak bagi makan dan sebagainya. Dulu zaman jahiliah macam gitu hal keadaan, dia bunuh anak dia. Tapi sekarang dalam bentuk yang lain, bentuk yang lain. Jadi yang ini kita kena perhatikan betul-betul, kerana rezeki anak tu, rezeki seseorang tu, kalau dah ditakdirkan jadilah anak tu kan, bertemulah sperma dan ovum, kembang sihat dia di dalam rahim seorang ibu, maka dah pun rezeki dia. Yang kita duk khawatir kenapa? Tak percaya lagi. Kita balik pada logikal, kena bawa logikal. Hari ni kena bawa ilmu akal, baru orang nak percaya. Kita bawa ilmu akal. Dalam perut ibu tu 9 bulan 10 hari tu, siapa bagi dia makan? Tiba boleh besar macam tu, keluar 3 kilogram, 2.8 kilogram, boleh besar sampai 2 kilo lebih bang. Sampai 3 kilo lebih pun ada. Kembar pula tu. Kembar, kalau kembar 2 tak apa, kembar 3, 4, 5 pun ada. Persoalannya daripada situ, maknanya setelah ditiupkan roh 120 days, 120 hari kan, kemudian telah pun berdetak jantungnya. Kat situ pun doktor cakap, wah, jantung budak sihat, jantung anak sihat dan sebagainya. Dia sebut perkara tersebut. Ya, check up sampai 9 bulan 10 hari, membesar budak tu dengan sihat.
Boleh pula dia scan ni mata gini, ni kat mata, ini perut dia, ini bebet dia. Bebet pun nampak kata dia. Dia tengokkan bebet budak tu lah. Tak malu budak nampak begitu. Jadi tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kita pun dah ada rezeki. Bila keluar je daripada perut ibu pun dah ada ketentuan dia. Sebab daripada umur dia sesaat sampai sekarang, daripada umur dia sesaat ke atas muka bumi sampailah sekarang, rezeki tak pernah putus-putus. Sampailah satu masa nanti rezeki akan tertutup, pintu rezeki akan tertutup. Itu yang makan tak rasa apa, minum tak rasa apa, semuanya dah ditentukan. Tapi Ustaz kata dia, kita kena merancang Ustaz. Ya, merancanglah, merancang-merancanglah kan. Kalau dari segi sudut fiqh, dari segi sudut kesihatan dan sebagainya, saya tak nak sentuh. Tapi ni yang tak ada masalah apa-apa pun. Tiba-tiba dia tak nak ada anak. Untuk apa? Kenapa? Tak percaya pada itu dia yang dipersoalkan. Kat situ persoalan dia. Kau tak percaya pada Allah ke? Senang ke gitulah. Kau tak percaya pada Allah ke? Bukan tak percaya Ustaz, kata dia. Oh, pandai hari ni. Semua nak bidah balik je kita. Yalah. Akhirnya kau lah yang pandai. Suka tinggal lah kau nak bahas apa pun. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, perkara ni semua dah dibahaskan oleh para ulama. Maka jangan kita takut dengan adanya anak. Kemudian bersembah aku, kemudian apa? Bersabda ia, yang ini Rasulullah SAW bersabda, bahawa engkau berzina akan perempuan orang yang hampir dengan rumah engkau. Berzina dengan orang yang hampir dengan rumah. Berzina tu sendiri perkataan dia ni. Berzina dengan orang yang hampir dengan rumah engkau. Jiran tetangga, kan? Kadang kat ujung kampung. So, ini orang yang dekat dengan rumah kita. Yang ini tuan-tuan hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala adalah perkara-perkara yang berdosa, dan ianya akan dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, selesai bab perut, bab faraj. Yang ke pasal 6 dan 7. Pada menyatakan dua tangan dan dua kaki, ini best tuan. Dua tangan dan dua kaki ni best. Kudrat iradat ni, la qadirun bihaqqin illallah, la muridun bihaqqin illallah. Berkata muallif rahimahullahu taala anhu, ketahui olehmu bahawasanya Allah Taala menjadikan ia bagi engkau akan dua tangan dan dua kaki kerana beberapa manfaat yang bangsa akhirat dan bangsa dunia. Maka adapun segala manfaat akhirat, maka mengerjakan engkau dengan keempat-empatnya akan segala pekerjaan kebajikan. Keempat-empat ni satu tangan, dua tangan dua kaki lah, keempat-empatnya, dengan segala pekerjaan kebajikan, seperti berjalan kepada masjid dan kepada tempat belajar ilmu yang memberi manfaat, dan berjalan kepada tempat perang sabil, dan tempat mengerjakan haji dan umrah, dan berjalan kerana ziarah dan menghubung silaturahim, dan yang lainnya daripada segala ibadah yang dikerjakan dengan dua kaki, dan seperti menghilangkan yang mungkar dengan tangan, dan menulis akan ilmu, dan berjabat tangan dengan orang yang saleh, dan yang lain daripadanya, daripada segala ibadah yang dikerjakan dengan dua tangan. Itu manfaat akhirat. Manfaat akhirat. Bila sebut manfaat, kita gunakan dua tangan kita dan dua kaki kita ni untuk kebaikan, untuk kerja-kerja baik, kerja-kerja ketaatan, melangkah ke masjid. Ni ada dua tangan, ada dua kaki, sebab dia akan ditanya, tuan-tuan. Akan ditanya. Ingatkan kawan-kawan kita, sahabat handai kita, sanak saudara kita, ahli keluarga kita. Apa yang kita kena ingatkan? Dua tangan, dua kaki ni akan bertanya. Akan ditanya. Ke mana digunakan dua tangan dan dua kaki ni? Dia akan menjadi saksi nanti. Bila kita kata, pernah tak pergi majlis ilmu? Tak pernah. Tahu tak jalan ke masjid ujung tambak? Contoh. Kan? Tahu tak? Tak pernah. Sebab tak pernah pergi. Ingat rumah besar je. Ni rumah besar ni. Rumah siapa legak? Kata dia. Dia tak tahu ini lah masjid. Kata dia. Kan? Sebab tak pernah pergi. Masjid tak pernah pergi. Ada tak? Ada. Biasa jawab. Tuan-tuan tak payah jawab. Sebab apa? Tahu dia punya kisah-kisah dia di kampung-kampung kita ni banyak berlaku. Entah belajar kat mana ke, atau malas agaknya, kan? Dia ni berlaku bila kita duduk dalam realiti kehidupan. Ada je orang yang tak pergi sembahyang. Ada.
Seumur hidup dia, yang aku kenal dia ni, orangnya okey, gini, tapi tak pernah pergi sembahyang jemaah. Jumaat pun tak pernah. Ha. Jemaah tak pernah, Jumaat pun tak pernah kata dia. Ha. Sampailah dia meninggal dunia. Datanglah imam ni juga sembahyang, kalah juga. Sampailah jenazah dia yang didatang ke masjid. Jenazah dia je yang datang ke masjid, sembahyang kan. Ha, itu dia kadang-kadang. Ya, orang cakap, solatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Kan? Jangan sampai nanti jenazah je sampai ke masjid, orang masih hidup dia tak pernah sampai ke masjid surau. Untuk hadirin-hadirat ini kasih Allah SWT, ini dua tangan dua kaki ni semua akan jadi saksi. Semua akan jadi saksi ke akhirat kelak. Dengan tangan kita ni nampak kemungkaran, bahkan kita mampu untuk buatnya, untuk mencegah perkara tersebut, tapi kita alah biarlah budak-budak muda kan, kata dia. Bagus. Dah bertunang, tunang datang nak bawa pergi jalan, pergi cari cincin katanya, nak buat hantaran kan, nak buat hantaran 7 rulang kan, nak cari apa, hati nyamuk kan, gerak petang balik tengah malam. Tak apalah, dia orang kan dah bertunang kata dia, tak lama lagi kahwin, ikat hidup tu berapa tahun, ada yang ikat 2 tahun, ikat 3 tahun, tahun pertama je dah tiba-tiba dah bulat dah perut. Macam perkara ni berlaku tuan-tuan, bukan tak berlaku. Ni realiti kehidupan kita. Saya cerita pasal saya pun di kalangan tuan-tuan juga. Saya pun berada di kalangan manusia-manusia yang berbangsakan Melayu ni, kan, beragama Islam di tanah air kita yang tercinta. Ya. Jadi tuan-tuan hadirin-hadirat dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, perkara ni lah yang akan ditanya. Nampak benda kemungkaran, tahu benda tu mungkar, tapi kita biarkan. Kita biarkan. Nampak budak-budak kapal dekat ujung kampung, kat tembok-tembok, tengok je jalan. Anak siapa lah, malas lah aku nak layan. Malas nak layan. Kampung sendiri tu, kalau tuan-tuan ingat lah, tahun 70-an, 80-an dululah, masa tuan-tuan muda-muda dulu kan, kalau satu orang luar masuk kampung, kena tahan tak? Kena tahan. Pom-pom kena tahan kan? Nak pergi mana? Kita tanya, kau nak pergi mana? Dari mana? Kau nak siapa? Duduk kampung mana? Nampak? Ukhuwah orang dulu. Dia tanya je. Orang kampung luar tu. Betul? Tapi hari ni tak ada nampak perkara tersebut. Cerita dulu saya duduk kat kampung juga kan, walaupun dalam taman, keliling saya kampung. Tu kalau kita masuk taman je, orang dah tengok, orang tu tengok je. Tengok betul, tengok ni. Agak kita hari ni kalau orang tengok kita masuk kampung macam badi tak badi. Risau masuk kampung ni. Jadi orang berhati-hati kan, nak buat sembrono tak boleh dekat kampung tu. Ini boleh pula pergi kapal pula, duduk depan rumah, depan tembok, bawah pokok, memori daun pisang. Lepas tu yang kita tengok, yelah biarlah, mungkin dah kahwin kot, sangka baik. Kan, bisa je ayat tu, sangka baik tu bisa je kadang-kadang. Bisa kadang-kadang, tak apa, kita kena sangka baik ni. Memang sangka baik kat mana ni? Tahap mana kau faham sangka baik macam mana ni sebenarnya? Kesalahfaham, faham yang salah. Siapa yang salah sekarang? Faham yang salah ke salah yang faham? Itulah kadang-kadang kita ni, bila sangka baik ni agak-agak tuan, kalau dalam benda-benda yang boleh melibatkan fitnah, itu tak boleh nak disangka baik. Sangka baiklah, dia orang mesyuarat kot, padahal kata orang depan-depan tahu dia memang dia ni kata, si kata ni kata A, ni kata B, B kata A kata C, C yang kena fitnah kan. Jadi kita sangka baik kata dia, silap konsep tu. Sebab tu tuan-tuan hadirin-hadirat dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, dalam perkara yang kena tegas, kita kena jadi tegas tuan. Bukannya marah, bukannya maki hamon, tidak. Islam tak ajar maki hamon. Islam ajar ada tempat yang kita kena tegas, ada tempat yang kita kena keras, ada tempat yang kita kena lembut, ada tempat yang kena berlapang dada, ada tempat kita kena tutup dada kita. Itu Islam. Indah kan? Jadi sebab tu Islam tu global. Indah Islam ni. Kalau orang tu baik, kita berbuat baik dengan dia dan sebagainya, baca Quran, buat benda ketaatan, okey, alhamdulillah sebagainya. Tapi bila nampak benda tu yang boleh mengundang kepada fitnah, maksiat dan sebagainya, maka kita boleh ambil action. Buatlah sesuatu. Tanya, berhenti. Kalau bawa motor tu berhenti. Assalamualaikum. Beri salam je. Kan? Buat apa tu?
Tak ada apa-apa pakcik. Tu dengan siapa tu? Kau ni anak Fulan bin si Fulan kan? Tu siapa tu? Boleh tak tanya macam tu? Salah tak nak tanya dah hari ni. Beri salam pun tak nak. Tak nak? Beri salam pun tak nak. Tak nak? Lalu je. Didin. Tu habis. Dah. Nampak? Benda kau. Kan? Tengok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nampak? Benda kemungkaran. Kau ni anak Ali kan? Ali ni. Tu siapa tu? Habis berhentilah. Janganlah buat macam tu ni, kampung kita jagalah sikit, kata dia. Kan orang Islam, kata dia. Tak boleh Ustaz. Nanti kan dia cakap, alah pakcik mana tahu dah nak mati dah. Dia cakap gitu pula kat kita. At least tuan-tuan, at least tegur. Beritahu. At least lah, at least. Jangan sampai nanti kita nampak kemungkaran, kita tak buat apa-apa kan. Dia akan tanya. Dia akan ditanya nanti kan. Sekian pada hari sekian, waktu sekian, kau nampak si Fulan bin si Fulan dengan si Fulanah binti si Fulan di bawah pokok bambu sedang bercengkerama di bawah bulan purnama. Kan? Apa yang kau buat? Sebab detail detail. Buku amalan kita ni yang rakib mengatit catat ni detail. Tapi tu bukan ke menyebok kata orang. Nampak hari ni. Konsep faham itu jaga tepi kain orang tu. Jadi saya tanya tuan-tuan, itu jaga tepi kain orang ke kita kena ambil kawaid fiqhiyah balik yang dikatakan bahawa hifzuddin tu jaga agama kita? Bezakan tu, jaga tepi kain orang ni yang tak ada kena-mengena dengan hal ehwal agama yang kita duk masuk campur ni. Itu yang jaga tepi kain orang, hal ehwal dalaman keluarga dia. Kenapa gini kau ni patutnya dengan pakcik kau, dengan makcik kau gini, dengan anak kau pun kau gini. Itu jaga tepi kain orang kan. Yang nampak kemungkaran jelas mata ni kita tak ubah. Ini yang akan dipersoalkan dekat akhirat pula. Tuan-tuan imam, tuan-tuan tok ketua kampung, itu taklifan namanya. Dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan kepada kita. Tahu ini bukan kita tak ada kuasa Ustaz, nanti kalau kita buat gini-gini. Tetap paling tidak tegur, paling tidak datang pergi tengok, Assalamualaikum, siapa ni anak Fulan, cakap macam saya cakap tadi. Janganlah marah-marah, woi kau apa tu. Kalau dulu memang kasar gitu aja kita kan. Sebab dulu orang pemberani kan. Sekarang ajak bersilat pun tak ada. Betul tak? Dulu orang pemberani, kau buat kes kat kampung aku, kau nanya. Betul? Itu yang ni kepala bapak kau ni, kepala bapak aku. Jadi tu orang dulu pun berani. Bila sekarang ni nak ceritakan yang Allah tarik rasa berani tu, dan Allah campakkan rasa takut kepada orang Islam. Sakit tu tuan-tuan, sakit tu, terlalu sakit. Itu penyakit akhir zaman. Sebab tu kita, benda tu betul, benar kan, tapi kita takut nak bercakap. Sebab takut. Ya, betul. Jadi kita membenarkanlah dia, apa nak dikatakan, dah tak ada kiamat Ustaz. Dah buat macam mana kan? Wah, mudah itu dia. Okey, betul juga. Dari segi sudut memang itulah tanda nak kiamat. Tanda-tanda nak kiamat. Nabi akhir zaman. Kalau ulama akhir, berani cakap ulama akhir zaman. Nabi kita cakap Nabi akhir zaman. Tapi ulama akhir zaman juga. Ustaz akhir zaman juga kan. Pengurusi akhir zaman juga. Imam akhir zaman juga. Betul? Dah akhir dah ni. Bilal akhir zaman, kata dia lah. Yang kita faham di sebalik akhir zaman tu apa? Itu dia. Jadi kalau kita dah tahu yang kita ni orang akhir zaman, apa yang kita tinggalkan untuk zaman-zaman akan datang? Satu bentuk apa yang kita akan tinggalkan? Maka itu dipersoalkan untuk diri kita semua, masing-masing. Kita soal diri kita, kita jawab balik. Dan kita laksanakan sesuatu tu mengikutlah pada yang sepatutnya. Baik tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 2-3 minit ni lagi. Boleh tuan-tuan? Malam ni sekejap je boleh ke? Boleh Dan ada pun segala manfaat dunia, maka iaitu berusaha dengan 2 tangan dan 2 kaki itu pada mencari harta benda
dan segala tujuan engkau dan memelihara dan memelihara engkau dengan dia daripada mudarat, seperti lari dengan kaki daripada binatang buas-buas, dan seperti menolak dengan tangan akan kejahatan orang yang menerkam ia akan dikau. Kena belajar juga tu, dua tangan dua kaki ni kena belajar bersilat juga lah, kan? Orang kata self defense tu kena ada. Sini ada hujung tambak silat ngajar. Tok kata tok ngajar dulu silat tak ada, tak ngajar dah silat dah. Ahli silat tu dulu katanya, orang silat ni senang nak kenal, gigi dia tak ada depan. Kita sama. So, biasa kena bertumbuk kat sini, betul? Sampai sekarang ni orang datang rumah belajar silat. Alhamdulillah datang, kita turunkan apa yang kita ada, tuan-tuan. Tak? Apa? Kata sekarang risau lah kita. Jadi macam mana pun kita tak boleh berleluasa lah dengan perkara tersebut, ada undang-undang. Jadi at least kita ada self defense. Yang lain pula boleh dengan self defense dia orang, tapi yang kita ni pula kita tak nak naikkan self defense kita. Itu satu kekurangan lah bagi saya lah. Kalau hujung tambak dulu ada guru silat, abang-abang yang pernah belajar silat tu, kenapa tak turunkan? Pun akan ditanya juga, kau tahu dah bangsa kau lemah pada ketika ini, tapi kenapa kau tak belajar ngajarkan anak-anak buah kau ni dengan ilmu silat? Rasulullah pun wrestling. Apa? Tak pun taekwondo, karate. Belajar lah, yang penting belajar lah. Saya tak nak mengecam mana-mana martial art lah, tapi at least kita ada kita punya budaya. Kalau kita boleh bawa, kita bawa. Tak ada, belajar lah taekwondo, karate, tak ada masalah, silakan. Sekolah ada. Anak-anak belajar. Kita kena galakkan. Tak dia belajarlah macam mana sekalipun. Okey. Jadi sebab itu untuk kita menolak akan kejahatan yang akan berlaku atau menerkam di kau. Okey. Sikit lagi, satu pendengar lagi. Dan bermula mensyukurkan nikmat kaki dan nikmat tangan ini, bahawa engkau pakai akan keduanya pada segala taat, dan engkau pelihara keduanya daripada tiap-tiap maksiat. Maka jangan engkau menyakiti dengan dua tangan engkau akan yang diharamkan pada syarak menyakitinya. Full stop. Dua tangan ni apa? Dia kata syukur akan nikmat dua kaki, dua tangan ni. Tuan-tuan biasa berjalan, pernah merasai nikmat kaki tu, tuan-tuan pernah menggunakan tangan tuan-tuan pernah merasai nikmat tangan tu, maka bersyukurlah dengan perkara tersebut. Dan banyak-banyak bersyukur, bukan sikit-sikit punya syukur. Boleh angkat tangan ni, takbiratul ihram. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman. Itu yang orang Melayu kata, dah terantuk. Siapa yang buat pepatah tu? Yang buat pepatah tu orang Melayu, yang buat benda tu pun jadi nak salahkan? Gitu pula dia. Wallahu a'lam bishawab, tuan-tuan ya. Kita fikir-fikirkan sama-sama. Orang lama pun ada dekat sini, boleh lagi kontak dia orang. Jangan sampai dia orang dah pergi meninggalkan kita baru kita nak mencari-cari dia orang. Jangan guna lagi dah terantuk baru nak tergadah tu. Tu sebenarnya satu kiasan orang Melayu pada kita. Dah terantuk baru nak tergadah kata dia. Padan muka kau, maksudnya gitulah kan. Jadi jangan sampai tahap macam tu, tuan-tuan ya. Okey, wallahu taala alam bisawab. Sampai situ saja. Mudah-mudahan Allah beri taufik, hidayah, riayah dan inayah kepada kita. Segala ketentuan tu milik Allah Subhanahu wa taala. Yang baik jadikanlah teladan, yang buruk jadikanlah sepadan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.